Korang pernah tak tuang madu? Ni saya nak tunjuk pada korang satu fenomena yang sangat menarik, sangat best. Tapi korang tak pernah perasan pun dengan madu. Dunia korang tuangkan saja. Cuba korang tengok betul-betul kat tempat madu ni jatuh. Perasan? Dia jadi gegelung. Fenomena gegelung madu ni dia sangat comel dan unik. Jom kita buat lagi eksperimen dengan honey coil ni. Okey, sekarang kita tuangkan madu ni ke dalam bekas. Nampak tak? Dia bergelung-gelung macam bila kita lepaskan tali. Lepas tu korang tengok. Madu yang dekat bawah ni tak lama lepas tu dia hilang bentuk gelung dia. Sebab dia meresap balik ke dalam madu dia yang lain dalam bekas tu. Jadi ada beberapa benda lagi kita nak test. Jadi pusaran madu ni dia berpusing arah mana macam mana? Korang perasan tak bila korang buka paip dalam mesin ki, air tu dia akan berpusar kan? Tapi korang tahu tak arah pusaran air tu dia bergantung pada kat mana korang duduk atas muka bumi ni. Kalau korang duduk dekat hemisfera utara, korang akan perasan air tu dia berpusar melawan arah jam. Kalau dekat hemisfera selatan, air tu dia akan berpusar mengikut arah jam. Sebabnya adalah putaran bumi inilah dia mewujudkan kesan yang dipanggil sebagai kesan Coriolis. Jadi gegelung madu ni pula dia pusing macam mana? Jadi saya buat eksperimen ni 8 kali dan saya dapati 6 daripada 8 arah putaran utama madu adalah melawan arah jam. Jadi ini mungkin agak selari lah dengan teori Coriolis memandangkan tempat yang saya buat ni kat Selangor ni adalah utara sikit daripada betul-betul garisan khatulistiwa. Tapi boleh jadi kesan Coriolis ni bukan faktor utama dia pun. Mungkin kebetulan. Mungkin kita perlukan lagi banyak sampel dan mungkin kita kena buat eksperimen yang sama yang lebih terkawal di hemisfera yang lebih utara dan lebih selatan. Apa pun dapatan ni sangat-sangat menarik. Rasa nak kaji lagi kalau ada kesempatan. Lepas tu kita nak cuba pula tuang madu dari ketinggian yang berbeza. Pada ketinggian yang rendah, kita dapati gegelung tu dia gemuk dan kadar lingkaran dia rendah. Madu tu dia kena melingkar secara semula jadi untuk mengelak daripada terkena dirinya sendiri. Pada ketinggian sederhana, graviti mula mempengaruhi dan menegangkan bendalir tu. Kelikatan madu cuba melawan ketegangan. Jadi kita lihat gegelung tu dia jadi sekata stabil dan cantik lah dia punya gelung tu. Pada ketinggian yang lebih tinggi, bendalir jatuh dengan sangat laju dan dia jadi kurus dan nipis. Gegelung jadi kecil dan kadar pembentukan gegelung berlaku dengan sangat laju. Jadi madu ni kenapa dia ada perangai macam ni? Kenapa dia ada bergelung-gelung tu bila kita tuang dia? Kesan gegelung madu ni dah dikaji dalam akmal selama hampir 50 tahun. Tapi mekanisme dia belum sepenuhnya difahami. Paling penting adalah dia berlaku sebab sifat madu ni yang likat. Kenapa dia likat? Senang kata, kalau lagi banyak air tu dalam cecair, lagi kurang likat lah dia. Jadi bila kita tuang air tu, sebab kita memang tak pernah nampak lah air tiba-tiba jadi gegelung. Tak tahulah kalau air dekat Kelantan ke apa ke jadi gegelung, aku tak tahu lah pula. Kenapa madu likat? Dia macam ada orang kurus dengan orang gemuk dalam satu laluan. Orang-orang yang kurus ni dia lagi senang nak bergerak berbanding dengan orang-orang yang gemuk. Orang gemuk ni dia menghalang laluan sesama mereka. Jangan terasa pula lah, tak apa. Tak apa, nanti lepas puasa korang kurus lah insyaAllah. Jadi orang kurus ni dia macam air ataupun H2O. Orang gemuk ni pula dia macam molekul madu. Dia adalah rantaian gula yang sangat panjang. Tapi dia adalah gula madu lah, gula yang baik. Jadi bila berlaku traffic jam di dalam cecair ini, inilah yang kita panggil sebagai kelikatan. Bukan tu saja, saintis komputer memang berusaha dari dulu untuk mensimulasikan kesan gegelung madu ni dalam 3D. Dengan formula matematik yang sangat kompleks, akhirnya berjayalah untuk mereka melahirkan, mencipta simulasi macam ni. Tapi dah pastilah tak dapat melawan keindahan fenomena yang sebenar. Dalam demo ni saya guna madu kelulut, Stingless Bee Honey. Madu kelulut ni sendiri pun banyak benda kita boleh cerita.
Pertama sekali kalau kita sebut tentang madu ataupun sarang lebah, mesti kita bayangkan bahawa ia mesti berbentuk heksagon. Sebab ialah lebah ni kan dia adalah ahli matematik antara yang terhebat dalam dunia. Bentuk heksagon adalah bentuk yang paling efisien untuk mereka simpan madu dan larva. Dan rahsia matematik sarang lebah ni baru saja diselesaikan oleh manusia tak sampai 100 tahun, tapi lebah-lebah ni dah tahu dah 2000 tahun yang lepas. Tak payah belajar engineering pun dekat universiti. Tapi uniknya lebah kelulut ni, diorang rebel dengan adik-beradik diorang. Sarang diorang kalau kita tengok, dia bukan berbentuk heksagon, tapi dia berbentuk seperti kantong yang berkawah bulat-bulat. Comel bentuk dia. Tak pasti kenapa, tapi hasilnya adalah madu yang dihasilkan tu sangat-sangat berkhasiat. Kandungan antioksidan dia tinggi dan menurut kajian, dia mampu membantu melawan macam-macam keradangan, anti-kanser, dan dia juga adalah anti-mikrob-mikrob jahat. Menarik kan? Mungkin siapa-siapa boleh buat kajian kenapa madu kelulut pilih bentuk sarang dia macam ni dan macam mana dia boleh jadi sangat berkhasiat. Malah madu kelulut Bahayu ni memang diiktiraf khasiat dan kualitinya oleh banyak badan dan agensi rasmi, dan mereka memiliki penasihat yang terdiri daripada saintis dan pengkaji-pengkaji hebat tempatan kita. Dan lagi menarik yang madu kelulut Bahayu ni bila mereka bawa ke Gunung Everest, dia tak beku. Malah boleh makan terus daripada paket dia, tak beku apa pun. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerangan kenapa bila kita tuang madu dia ada membentuk gegelung. Dia adalah satu fenomena yang sangat cantik, sangat comel dan sangat indah sebenarnya. Yang mungkin kita tak perasan, tapi kalau kita kaji, kita pandang sesuatu tu dengan lebih mendalam lagi, kita akan nampak keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih banyak kepada Bayu kerana menaja madu kelulut kali ini. Anda boleh dapatkannya pada link yang disediakan di bawah. Madu kelulut ni dia lain sikit. Tekstur dia lain dan rasa dia masam-masam manis. Sedap. Anda boleh cuba madu kelulut Bayu. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.